Hai semua, hari ini kita akan membincangkan tentang suatu topik berkaitan dengan permainan video, iaitu game. Boleh ke kita jadikan career? Untuk ulasan lebih lanjut, anda akan bersama dengan saya, Aiman Firdaus, di dalam rancangan Lepak Lu. Stay tune. Jadi, game boleh ke kita jadikan sebagai career? Betul ke? Kalau kita tengok sekarang pun budak-budak banyak yang kata kemaruk main game. Diorang main game sampai tak tidur malam, sanggup sampai ponteng sekolah untuk pergi CC, cyber cafe, main game. Jadi dah tengok buruk tu, boleh ke sebenarnya game ni jadikan sebagai career? Okeylah, biasa tanya pada anda. Anda tahu tak tentang e-sport atau electronic sport? E-sport atau electronic sport ini merupakan suatu platform di mana para pemain atau gamers ini menunjukkan kebolehan mereka di dalam bermain pelbagai jenis dan pelbagai genre permainan video. E-sport ini juga telah diiktiraf oleh Olympic Council of Asia (OCA), di mana e-sport ini akan dijadikan sebagai salah satu permainan yang akan dimasukkan dalam list untuk sukan Asian Games 2020 yang sepatutnya berlangsung pada tahun 2020 lah, 2022, di Hangzhou, China. Malah pada tahun 2017 juga Menteri Belia dan Sukan pada ketika itu, iaitu Khairy Jamaluddin, telah menyatakan bahawa Majlis Sukan Negara MSN telah pun mewujudkan satu e-sport unit atau unit e-sport ini untuk mencari para pemain dan melatih mereka supaya mereka dapat dihantar untuk menyertai pertandingan-pertandingan antarabangsa. Malah e-sport ini juga akan dimasukkan di dalam salah satu sukan yang akan dimainkan di Sukan Malaysia SUKMA pada SUKMA yang akan datang. Jadi, apa sebenarnya career yang boleh dilakukan dengan bermain game? Yang pertama adalah ialah kita dah main game kan. Jadi kenapa tak kita teruskan je main game tu sampailah kita jadi professional gamer ataupun pemain game profesional. Dengan bermain game secara profesional, kita sebenarnya boleh mewakili negara kita, iaitu Malaysia, untuk bertanding di peringkat-peringkat yang lebih tinggi seperti di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Sebagai contohnya, pada tahun 2015 kita ada satu pasukan Dota 2, iaitu Orange Team, di mana pasukan ini telah memenangi tempat ketiga di dalam pertandingan Dota 2 antarabangsa, Dota 2 International Tournament. Selain itu, kita juga ada The Yodo Gang yang bermain PUBG, di mana pasukan ini sebenarnya telah menjadi juara dalam Professional Southeast Asia 2020 Tournament, dan kejuaraan mereka ini telah menyebabkan mereka layak secara merit untuk ke pertandingan antarabangsa PUBG tournament. Menarik tu. Diorang main game je, tapi diorang dah dapat travel pergi luar negara, mewakili negara untuk menentang dengan pemain-pemain di seluruh dunia. Malah dengan memain game juga, dengan kita menjadi sebagai professional gamer, kita juga akan mendapat benefit atau faedah yang sama seperti atlet-atlet kebangsaan yang lain. Sebagai contohnya, kita juga akan dapat allowance bulanan kita seperti atlet lain. Kita juga akan ada kelebihan di mana kalau kita tengok sebagai contohnya, gamer-gamer biasanya umur mereka ni adalah belasan tahun dan juga mungkinlah 20-an lah, dikatakan awal 20-an atau pertengahan 20-an. Jadi mereka ini masih berpeluang untuk sambung belajar, dan sekiranya mereka ni di dalam ataupun mereka ni sedang mewakili negara, mereka berpeluang sebenarnya untuk menyambung pembelajaran mereka, dan pembelajaran mereka ini akan ditaja sepenuhnya oleh kerajaan. Mereka akan mendapat scholarship kot. Main game je tapi dapat scholarship daripada government. Tak ke best tu? Itu tak kira lagi kalau diorang menang. Contohlah main CSGO contohnya, diorang menang, dah sah diorang akan dapat bonus lagi sebab dah mengharumkan nama Malaysia dekat mata dunia kan. Selain itu, selain professional gamer, kita juga boleh menjadi seorang streamer. Kalau dah jadi streamer ni, sah-sahlah pentingnya untuk kita ada YouTube, Facebook ataupun IG, social account lah, senang cerita, untuk kita stream apa yang kita buat kan. Jadi apa sebenarnya kita buat? Jadi kita main game dan kita stream lah kan game tu supaya orang ramai boleh tengok kita main permainan video tu, suatu permainan video. Dan masa kita main tu sebenarnya, kita boleh bagi review atau pendapat tentang game tersebut. Sebagai contohnya, kita tengah main game Outlast contohnya, Outlast tu bergenre horror. Kita boleh bagi tahu kan pendapat kita tentang game ni menarik ke tidak, grafik dia macam mana, gameplay dia macam mana, dan orang ramai akan tengok, dan mereka akan tertarik untuk bermain juga. Malah kita juga boleh dapat income sebenarnya bila kita jadi streamer ni. Sebagai contohnya, PewDiePie atau dikenal sebagai Felix merupakan streamer YouTube nombor 1 ya, YouTube nombor 1
di mana mempunyai subscribers yang paling ramai dalam dunia. Dia ni boleh dikatakan menerima sekurang-kurangnya 4 juta US dollar pada tahun 2013 dengan hanya menjadi streamer. Malah kalau kita tengok rekod dia pada tahun 2018, dia punya net worth ni boleh sampai ke 30 hingga 50 juta. Banyak tu, 30 hingga 50 juta USD dollar Okey lah, kita ambil yang dekat lah dalam Malaysia sendiri, iaitu Muhammad Faiz Zakaria atau lebih dikenali sebagai Solos. Dia ni merupakan Malaysia top rank streamer paling tinggi lah di Malaysia, paling top. Menerima sekurang-kurangnya 10,000 hingga 160,000 sebulan sebagai streamer di YouTube. Dan dia juga boleh dikatakan mempunyai subscribers yang agak ramai, iaitu 490,000 subscribers di YouTube. Macam mana boleh tak dapat duit banyak kan? Dia main game je. Kalau kita tengok, dia main Mobile Legends, dia main PUBG, tapi dia stream game tu orang ramai nak tengok. Lepas tu ramai subscribe dia, nak tengok lagi, dia buat video untuk game lain. Sampai macam tu sekali income dia. Kalau kita tengok pun 2 ke 3 tahun lepas, dia sendiri dengan orang kata dengan steady-nya, pakai jaket, pakai slipper, pakai trap, pergi beli kereta yang agak mahal lah. Saya lupa kereta apa, tapi kereta tu agak mahal. Macam tu je, nampak macam biasa-biasa, tapi kereta bukan calang-calang. Kereta dia beli dengan pakai slipper je. Kalau orang tengok, orang pandang rendah siap. Kita boleh jadi streamer juga. Kita menjadikan streamer ni sebagai salah satu career untuk kita generate kita punya income. Selain itu, dengan bermain permainan video juga, kita boleh jadi video game beta tester. Apa kebendanya video game beta tester ni? Video game beta tester ni adalah suatu posisi atau suatu kerja yang mana kita perlu bermain game yang baru sahaja dikeluarkan oleh developer untuk kita cari glitches atau bug yang ada dalam game tersebut. Maksudnya, kita kena mainlah semua difficulties daripada easy sampai yang paling susah, daripada paling senang sampai paling susah. Lepas tu kita kena test juga kalau game tu, karakter tu ada kuasa, kita kena test semua kuasa dia, pergerakan dia, movement dia, gameplay dia, grafik dia. Semualah kita kena test supaya kita boleh detect dekat mana glitches atau bugs ni. Dan kemudian kita kena buat laporan pada pihak developer untuk mereka baikilah game tu supaya menjadi lebih baik. Untuk menjadi video game beta tester ni, seandainya lah kalau kita ada multiple skills dalam bermain pelbagai genre game seperti sukan ke, action ke, horror ke, akan chances tu lebih besar lah untuk kita dapatkan kerja sebagai video game beta tester ni. Malah ada juga suatu sumber yang menyatakan bahawa dengan menjadi video game beta tester ini, gaji kita boleh mencapai sehingga 14 US dollar per jam. Banyak kot 14 US dollar per jam tu. Namun dia juga bergantung kepada pengalaman pemain tersebut. Senang kata, kalau pemain ini lebih tinggi lah pengalaman dia, gaji dia tu akan lebih banyak lah, sebab dia dah tahu selok-belok macam mana nak detect glitches ke, nak detect bugs ke, sebab dia dah ada pengalaman banyak kan main game-game lain sebelum ni. So dia tahu kat mana lubuk-lubuk glitches atau bugs untuk dia kesan, dan dia boleh diberikan lah, dia boleh buat laporan untuk diberikan kepada developer supaya developer boleh membaiki game tersebut menjadi lebih baik. Jadi kita boleh conclude lah sebenarnya video game ini bukanlah seburuk yang disangkakan. Kalau betul lah kita ada passion main game ni kan, kalau kita memang betul-betul, saya memang ada passion main game ni, saya memang nak main game ni, jadi kenapa kita tak jadikan dia career instead of kita buang masa main game kan, buang masa, buang tenaga, tak tidur semua. Kita jadi macam Solos atau Videopipe, kita jadi pemain video profesional, kita jadi video game streamer, ataupun mungkin kita boleh apply juga video game beta tester, siapa tahu kan rezeki. Jadi kita pun dah tak banyak masa ni. Sebelum saya endkan saya punya podcast pada hari ni, saya cuma nak mengatakan lah, semua profesional gamer dan streamer ni memulakan career mereka sebagai seorang pemain game yang biasa je, macam kita main game kat rumah. Tapi mereka telah memilih untuk menambah baik kelebihan mereka supaya mereka menjadi lebih profesional. Maknanya kita sendirilah yang perlu pilih apa yang kita nak buat dengan kelebihan kita. Sekian sahaja daripada saya tentang topik pada hari ini, iaitu game boleh ke jadi sebagai career. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.